Azim. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia kasih sayangnya dapat sama-sama dipertemukan sekali lagi pada ruangan kuliah subuh online di Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan pada pagi ini. Setiap Sabtu kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati pertemuan yang kita adakan. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, doa berpanjangan buat mereka semua, doa berpanjangan buat kita juga, agar kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala dalam menempuh sebarang ujian kehidupan, baik dari sudut ujian ekonomi, ujian kesihatan, ujian kehidupan, ujian apa sahajalah. Hidup ini pentas ujian. Kita minta kepada Allah Ta'ala agar kita diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian, bukan kita lari daripada ujian. Orang yang lari daripada ujian macam orang yang lari daripada peperiksaan. Kalau dia lari daripada peperiksaan, berarti dia tidak akan dapat ataupun tidak dinilai, tidak ada penilaian. Orang yang lari daripada peperiksaan, orang yang lari daripada sebarang bentuk ialah ujian bertulis. Mana mungkin naik pangkat, ya? Nak naik pangkat di pejabat, ada ujian bertulis. Nak dapat lesen kenderaan, ada ujian JPJ. Nak dapat melepasi SPM, dia ada ujian SPM baru lepas ambil degree ataupun diploma. Jadi begitulah kehidupan, ujian datang, jangan kita lari, ujian datang untuk kita tempuhi. Jadi minta pada Allah Ta'ala kita diberikan kekuatan. Selalu minta pada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan, ya Allah berikan aku kekuatan, ya Allah. Terima kasih pada yang hadir pada hari ini. Hari ini 18 September 2021. Mudah-mudahan hari Sabtu yang berbahagia ini dapat sama-sama kita isi dengan ketaatan pada Allah Ta'ala, dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Mulakan dengan beristighfar, diikuti dengan banyakkan berselawat pada Rasulullah SAW. Selamat datang pada yang hadir pada pagi ini, kepada Siti Aisyah, kepada Kak Zah, Allahu Akbar, Siti Maisarah, antara orang yang terawal hadir, Masya Allah. Terima kasih Puan Kamariah, Wahab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Puan Zakiyah Idrus, Hamidah Arsyad, Norita Omar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaila Mat Yusuf, Sapiah Yunus, Masya Allah. Zalila Yusuf, dua kali sebut. Yusliza Salam, Waalaikumsalam. Ahmad Safri Abdul Hamid, Waalaikumsalam. Yusliza, Masya Allah. Terima kasih hadir. Rosfadilahwati Rahim, Suzana Amiruddin, Masya Allah. Kepada yang hadir didoakan berpanjangan kesihatan dalam keadaan berbahagia. Puan Samzia daripada Brunei, Masya Allah, terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa lagi? Ani Aliyah, Masya Allah. Dan semualah, saya cakap semua yang hadir, insya Allah didoakan kebaikan berpanjangan. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, salah satu golongan manusia yang mendapat naungan Arash adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang bertemu dan berpisah itu kan, Kak Zah kata, kat mana ustaz ada, saya follow katanya. Amin ya rabbal alamin. Doakan saya Kak Zah, mudah-mudahan kita sama-sama ke syurga. Amin ya rabbal alamin, ya. Baik. Hari ini kita bicarakan, kita sambung kitab Minhajul Abidin, pesanan Imam Ghazali. Ya. Nah, Imam Ghazali pesan pada kita peringkat rintangan. Hari itu kita bicara bab taubat, yang ni kita bicara bab rintangan. Rintangan yang baru ni kita bicarakan apa rintangan kita nak sampai ke tahap yang lebih tinggi, dunia dan isinya. Terima kasih Maisarah pun sama juga untuk datang menuntut ilmu, Masya Allah. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin, ya. Dunia dan isinya adalah rintangan kita semua. Untuk ke mana? Untuk balik kampung. Mana kampung kita? Syurga Jannatul Firdaus. Kita nak balik kampung, jadi Allah datangkan ujian. Kita nak balik ke kampung, contohnya kampung saya di Kuala Kangsar, ya. Ya betul Kak Zah. Contohnya saya nak balik kampung ke Kuala Kangsar, lama dah tak balik. Jadi apa halangan yang perlu saya atasi untuk balik ke kampung? Pertama, kena pastikan kenderaan kita cukup sempurna, road taxnya, perlindungan takafulnya, lagi minyaknya,
lagi airnya, lagi tu wiper tu pastikan ada wiper tu makan load air lah. Ada yang wiper ada tapi tak load air, jenuh dia pusing tapi air tak gerak pun. Wiper tu maksudnya getah dia tu getah dah keras, kena tukar getah yang lembut supaya bila dia sauk tu kira air pun pergi. Ini dia sapu air tak gerak-gerak, tu wiper tu penin lah, wiper penin. Gitu. Lepas tu kita nak kena pastikan bekalan makanan cukup. Kalau tak cukup, kita ada backup planning, iaitu berhenti di R&R. Singgah di R&R ada ujian dia, sakit perut lah, mengantuk lah, nak kena membelah. Membeli belah. Ingat, lepas beli belah, jangan beli tak belah-belah. Masalahnya orang beli tak belah-belah, dia duduk di R&R. Orang lain nak makan, dia boleh duduk di kerusi tu. Kita pun tengok dia tengok kita tengok dia. Saya cakap, encik, dah makan, belah, bangun. Maksudnya bangun lah, bukan suruh dia belah macam kurang ajar tu, tidak, suruh dia bangun. Dah makan, bangun lah, kasi orang lain nak duduk. Ya, jadi begitu halangan yang disediakan untuk pergi balik kampung. Habis tu kita punya kampung balik ke syurga ni takkan tak ada halangan ke, semudah naik burak Zoom terus pergi. Ya, jadi kena berhadapan dengan ujiannya, iaitu dunia dan isinya. Baik, yang dikatakan oleh pengarang kitab, yang dimaksudkan dengan dunia di sini adalah semua yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Itu halangannya. Kita akan balik ke kampung kita, tuan-tuan dan puan. Jadi isi dunia ni ada benda yang tidak bermanfaat. Benda yang tidak boleh bermanfaat ni susah kita nak baca bismillah bila kita nak buat. Kita boleh baca Bismillahirrahmanirrahim sahaja aku datang kuliah subuh di depan handphone, di depan iPad, di depan semua ni kerana Allah Ta'ala. Boleh baca bismillah tak datang pagi ni? Kalau boleh, berarti benda tu benda bermanfaat. Tapi nak baca bismillah rasa tak tergamak. Contohnya nak cucuh rokok, Bismillahirrahmanirrahim sahaja aku isap rokok kerana Allah Ta'ala, tak boleh. Maka benda tu benda yang tidak bermanfaat. Untuk menyelamatkan diri daripada segala godaan dan rintangan ini, kita harus menjauhkan dan memalingkan diri daripada dunia, iaitu jiwa dan raga kita tidak diserahkan hanya untuk mencari bekalan dunia. Maksudnya kita kena palingkan diri kita. Yang kena palingkan, cara yang pertama adalah ibadah yang lurus dan banyak. Cara nak palingkan hati kita daripada pujuk rayu dunia ni, yang Allah sebut, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Kalian tertipu dengan pujuk rayu dunia, dengan suka takasur, kumpul-kumpul duit, kumpul harta. Hatta zurtumul maqabir, sampailah kamu tersembam muka ke tanah kubur, baru sedar. Jadi kata Imam Ghazali, cara kita nak avoid, nak elak untuk daripada terjebak dengan pujuk rayu dunia, katanya adalah ibadah yang lurus dan banyak. Ini ada kata, ustaz, kita ni memang kena jadikan dunia sebagai jambatan akhirat. Ya, betul. Betul, tidak dinafikan, memang dunia adalah salah satu wasilah untuk capai akhirat. Yes. Kalau kita pergi mana seminar-seminar kekayaan, seminar-seminar double up your income, double activity, double your income, yay katanya. Itu cerita cinta pada harta ni tak payah kita pujuk, sebab tak payah pupuk, memang cinta. Manusia semua suka duit. Semua suka duit. Bahkan kita nak hidup dekat dunia ni pun perlukan kepada duit. Yes. Yang kita tak nak adalah kita terlemas, kita lemas di dalam pujuk rayu dunia. Sebab tu letakkan dunia ni di tangan untuk dikerjakan, bukan di hati untuk jadikan, untuk disayangi. Bukan, harta ni untuk di tangan. Ambil harta, bagi. Ambil harta, lepas. Ambil harta, lepas. Ambil harta, bagi. Ambil harta, campak. Harta ni kita ambil, jangan pegang lama, lepas. Harta ni ambil, jangan pegang lama, lepas. Kalau harta, simpan. Harta, simpan. Harta, simpan. Penyudahnya, kalau harta yang disimpan ini berkurangan, kita akan rasa apa? Simpan di sini berarti kita tak nak guna langsung. Kita dapat duit, kita simpan. Kita pun tanya, pakcik simpan duit ni untuk bila? Pakcik nak simpan duit ni untuk masa depan yang lebih cerah. Saya pun tanya, pakcik umur berapa? Umur pakcik 86 tahun.
Pakcik makan pagi ni makan apa? Pakcik tak makan dah, pakcik minum susu je. Kalau pakcik minum susu je, dah tak cerah manalah kehidupan. Cerah ni bila boleh makan daging kambing. Bila cerah ni boleh makan roti canai 3 pinggan katanya. Ui, itu cerah ustaz ya. Cerah lah. Maksudnya kita dapat manfaat dunia tu. Ambil duit dapat manfaat dunia. Kita letakkan di jabatan akhirat. Jadikan jabatan akhirat. Boleh simpan. Tapi kalau semua pakcik simpan, pakcik minum susu je. Patutnya pakcik bersimpan kat rumah anak yatim. Simpan dekat pondok-pondok tahfiz. Simpan pada membiayai orang-orang nak pergi belajar agama. Ya yeah? Jadi kata pengarang kitab, ibadah yang lurus dan banyak. Ibadah yang lurus dan banyak ini menyebabkan kita dipagari daripada pujuk rayu dunia. Bila kita dah banyak ibadat, siang, malam, pagi, petang, mana mungkin kita akan terjebak ataupun terjelepuk ke kancah dunia yang penuh dengan tipu daya ini. Diorang kata kalau nak kaya di dunia ni, jalannya tak boleh lurus. Jalannya kena kona-kona sikit. Lagi kita kona, lagi senang kita nak dapat macam-macam habuan keduniaan. Ini pendapat yang tak berapa nak cermat lah. Ya. Susah sikit lah kalau jalan lurus ni. Kalau jalan bengkok-bengkok ni, itulah maklumlah jalan bengkok kan. Pergi pun dia dapat, tarik pun dia dapat. Pergi pun dia dapat, tarik pun dia dapat. Itu hebat lah, hebat. Hebat duniawi lah, insyaAllah. Kata Abu Darda. Abu Darda ni seorang sahabat yang hebat. Nama dia Abu Darda. Aku berkeinginan untuk menghimpunkan dagangan dengan ibadat. Abu Darda kata, aku ni nak sangat himpunkan dunia dengan akhirat. Aku nak sangat. Tetapi kedua-duanya tak dapat disatukan. Sukar untuk disatukan. Maka aku memilih ibadat dan meninggalkan dagangan. Maka sukar untuk disatukan secara dia mesti akan berat sebelah. Gitu. Dia nak satu tu maksudnya nak capai ke duduk. Dia akan rasa macam berat sebelah. Ya. Yeah. Maka aku memilih ibadat dan meninggalkan dagangan katanya. Ya. Yeah. Turuqu ila Allah ka'adadi anfasil khalq. Jalan untuk beribadat kepada Allah itu sebanyak nafas makhluk. Begitu. Jika seseorang merasa tenteram dengan sesuatu perkara, misalnya mencari rezeki sambil beribadat, maka tidak perlu meninggalkannya. Orang yang sudah merasa tenteram mengerjakan ibadat sambil berusaha ala kadar, tidak berkeinginan untuk menjadi saudagar yang terkenal sehingga meninggalkan amal ibadat. Kata pengarang kitab, kalau kita dah berada di zon yang selesa, maksudnya zon tu kita boleh kerja pada masa yang sama, kita dah ada pace akhirat kita dah ada. Pace ni tuan-tuan, pace ni kira kelajuan ke akhirat kita dah ada. Kita kejar dunia dah ada dia punya pace, kejar akhirat dah ada pace. Pace ni apa tuan-tuan? PACE ni, pace ni macam kelajuan lah, kelajuan. Kalau dalam dunia larian, maraton ke lari ke, pace ni macam 5.2 km 5.2 minit per kilometer. Maksudnya dalam 1 kilometer dia larian dia buat 5.2 km 5.25 minit 20 saat. Gitu. Itu pace dia. Ada orang boleh lari 4. Dia kata pace 4. Pace 4 ni maksudnya dalam 1 km, dalam 4 minit dia boleh habis 1 km. Itu pace. Jadi pace dunia, pace akhirat kita dah ada. Kata Imam Ghazali, kalau kita dah ada pace akhirat, kelajuan dah ada, maka maintain. As long as kita dah berada on the right track. Masalahnya kita tak start lagi enjin nak pergi akhirat ni. Quran tak kelang kabut lagi. Bacaan Quran, bacaan tadabbur Quran, fiqahnya tak tahu lagi. Fiqah ni banyak tuan-tuan. Fiqh aiman wan nuzur, fiqh sumpah. Aku sumpah kau jadi batu. Ni ada fiqahnya. Fiqh pakaian. Fiqh pakaian ni ada fiqahnya. Kita pun tak pernah tahu. Fiqh makanan, ada fiqahnya bab makanan, kita pun tak pernah mengaji. Fiqh apa lagi? Fiqh muamalat, kita tak tahu bab muamalat, kita jauh lagi. Jadi kita kena ada pace dalam bab agama dengan belajar semua fiqh-fiqh ni. Kalau baju terkoyak, boleh tak tampal dengan sutera sebagai contoh? Macam mana nak tampal dengan sutera ni?
Kalau contohnya kita tak ada binatang lain, tengok babi melintas, boleh tak kita makan babi ni dalam keadaan kita tak mampu, kita darurat? Ada keadaan-keadaannya, mana boleh makan babi? Kalau ada pokok lagi, ada buah mangga lagi. Tak? Ini sebab dia selera makan babi. Dan makan tu pula tak boleh sampai sendawa. Sedap tu sup babi ni. Tak boleh. Tak boleh sampai sendawa. Ya? Dia kena cukup sekadar untuk hidup je. Hirup sikit. Sabar gitu. Kalau tergamak lah makan sup babi. Ya? Saya tak tergamak. Ya? Hidup mati balik pun tak tahulah, so far tak adalah. Ya? Kita tak naklah doa benda sampai darurat, sampai kena makan babi. Tak. Dulu-dulu masa Islam di Spain, ya, dalam sejarah kejatuhan Islam di Spanyol, umat Islam dipaksa untuk makan babi. Dipaksa perempuan buka tudung, lelaki dipaksa makan babi. Ini modus operandi orang yang menjajah negara Islam. Memang dia akan suruh orang Islam buka tudung, orang lelaki buang jambang, lepas tu makan babi. Itu biasa. Baik Islam di Spain ditekan begitu, Islam di Xinjiang, Uyghur pun ada yang ditekan begitu, di Rohingya pun ada yang ditekan begitu. Mereka dicabutkan tudung mereka, dipotong janggut dan disuruh makan babi. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala, tuan-tuan dan puan, hari Malaysia ke-58, 2 hari sudah. Kita bersyukur, kita aman, damai, syukur. Cara kita bersyukur dengan aman, damai, nikmat ini, banyakkan ibadat. Banyakkan ibadat. Kalau ibadat kita hanya stagnan, status quo, dah 5 tahun dah semain duha 2 rakaat, come on, uplah sikit, 4 rakaat. Ya, kalau setiap kali lepas sembahyang sehari kita baca 2 muka surat je Quran, come on, uplah sikit. Dah 58 tahun kita meraihkan kemerdekaan, keamanan ni. Kalau setiap hari kuliah agama kita sedekah RM5, ataupun kalau kita dapat masuk kuliah macam ni, kan, admin surau tu kata sumbangan untuk tabung surau dialu-alukan. Kita nampak tabung surau, kita buat je. 5 tahun dulu pun kita buat je. Come on, uplah sikit, masukkanlah RM5. RM5 pun tak apa. Ya, sebab kita kena ada penambahbaikan bagi sudut ibadat. Takkan 5 tahun sudah kita nampak tabung masjid, kita buat je. Lagi dah 5 tahun ni pun kita buat je. Jadi macam krik-krik lah sikit. Maksudnya kita kena ada upgrading dari sudut kualiti beribadat, berselari dengan kualiti agama, selari dengan kenaikan kita punya umur, begitu. Kalau asyik buat je kan, buat saya kalau di masjid tu perasan je. Sebab masjid dulu, masjid tu memang ada orang yang sedekah subuh. Betul, jom Aisyah, Siti Aisyah, jom sedekah subuh. Memang akan ada orang sponsor makan setiap malam. Ada orang jenis dia suka makan je, dia tak suka infak. Ya, boleh tahan juga ya. Dia suka makan free. Cakap, Haji, bila nak sumbang sikit, kan? Sumbangkan optional Ustaz, pilihan je, bukan wajib. Memanglah bukan wajib, tapi kalau semua orang makan sama-sama, kita kalau boleh manis mulut lah sikit, manis muka lah, bagilah sikit. Alah, nanti kan kalau saya tak makan kan, tak ada siapa pula nak makan. Maksudnya kita kena upgrade. Ceritanya we want better amal. Kita nak buat amalan yang lebih baik, lebih sempurna katanya, lebih sempurna. Demikian pula seorang saudagar yang kaya raya dengan merasa tentera menjalankan ibadat, tidak seharusnya dia membuang hartanya dengan sia-sia kerana khawatir setelah hartanya habis, ibadahnya juga turut berhenti. Kata Imam Ghazali, kalau kita memang dah ibadat dan dapat mengerjakan pekerjaan dengan pace kita, silakan. Sama juga kalau orang yang ada dia kaya raya, lepas tu dia nak menelusuri perjalanan agama, maka dia tak perlu buang harta dia. Ya? Dia hanya perlu manage. Dia perlu kawal, perlu uruskan. Kata Sayyidina Umar, jika dunia dan akhirat dapat berkumpul pada orang lain, tentu dapat pada diriku, kerana aku diberikan oleh Allah kekuatan dan kehalusan. Dengan memerhatikan riwayat tersebut, hendaklah kita memilih yang selamat dan meninggalkan yang tidak kekal, kerana keselamatan itu diberikan oleh Allah kepada orang yang ikut petunjuk. Inilah pilihan orang yang beriman kepada akhirat. Adapun orang yang tidak beriman kepada akhirat tentu akan memilih dunia yang fana dan meninggalkan akhirat. Jelas, kata Imam Ghazali, orang yang hatinya celik, dia akan pegang pada benda yang kekal.
Orang yang hatinya bersifat sementara, hatinya tak berapa nak celik, dia akan berpaut pada benda yang bersifat sementara. Dunia bersifat fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maksudnya semua yang ada di atas muka bumi ini fan. Kullu man 'alaiha fan. Di atas muka bumi ini semuanya akan hancur. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi dunia ni akan hancur. Kullu man 'alaiha fan. Orang yang diberikan celik mata hatinya, dia akan nampak akhirat untuk dipegang, bukan nampak dunia. Nampak dunia hanya untuk merasai. Pegang dulu. Dunia ni untuk merasai. Akhirat untuk dipegang. Pegang tu maksudnya pegang lah. Dunia ni rasa je. Sedap. Dunia ni rasa je. Dengar sini dulu. Dunia ni hanya untuk dirasai manisnya. Kalau kita pegang dunia macam pegang akhirat, silap-silap kita lepas akhirat, tak pegang lah. Sebab dunia ni dia sedap dan menyeronokkan. Kita pegang benda seronok. Akhirat ni benda yang tawar. Benda yang tak nampak manfaat, tak nampak depan mata. Jadi kita pegang lepas. Macam mana sahabat pegang akhirat? Dia pegang pasal pegang sungguh, dia nampak ni, dia tak akan tukar matlamat dunia ni dengan akhirat. Ya. Kalau dia tukar, penyudahannya kan habis. Terjelupuk mereka dengan dunia. Man ahabba dunyahu adarra bi akhirati. Barang siapa yang terlalu teramat mencintai dunia, kata Nabi, urusan akhiratnya akan tercicir. Allahu Akbar. Urusan dunianya akan tercicir, kata orang Perak. Kata orang Perak ni dia tercicir. Koma mana tahu kan? Teman dia orang Perak, dia sebut tercicir. Kalau orang Perak ni dia tahu dah tercicir. Kalau orang lain tak tahu, dia tercicir. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mencintai dunia bersangatan, maka akhiratnya akan terciciran, jatuh bercicir. Wa man ahabba akhiratihi adarra bidunyahu. Barang siapa yang mengejar akhirat, maka dunianya akan berkurangan sedikit. Fa'athiru ma yabqa ala yafna. Dan pilihlah yang kekal daripada yang cepat binasa. Maka pilihlah yang kekal daripada yang cepat binasa. Jadi kata Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim ni, siapa kejar dunia, akhiratnya tercicir. Siapa kejar akhirat, dunianya akan ikut. Maka kejarlah dunia akhirat bersama. Kejarlah akhirat, dunia akan ikut. Dengan mengamalkan hadis tersebut, seseorang tidak akan rasa susah atau rendah diri. Kerana perbuatan jika dimaksudkan atau diniatkan untuk akhirat, maka dia akan terpisah daripada manfaat. Dia akan terpisah daripada matlamat duniawi sahaja. Maksudnya kalau kita kejar akhirat, kita tak akan rasa kita rendah ataupun kita hina, tidak. Baik. Yang kedua, zuhud dengan memperbanyak dan mempertinggikan nilai amal. Yang pertama tadi, tingkatkan, kata pengarang kitab, ibadat yang lurus dan banyak. Ibadah yang betul dan banyak akan menyebabkan hati kita terpagar daripada pujuk rayu fitnah dunia. Yang kedua, zuhud diperbanyakkan. Zuhud ni berpada-pada. Qanaah, al-qanaah bil qalil, kata Sayyidina Ali dalam menafsirkan maksud taqwa. Ar-ridha bil qalil ataupun al-qanaah bil qalil. Redha dengan apa yang ada ataupun berpada-pada. Berpada-pada. Alah Ustaz, macam mana orang Islam nak kaya? Ada orang tanya saya, Ustaz, orang Islam ni macam mana nak kaya kalau semua berpada-pada? Semua mestilah kita nak kena jadi jutawan, millionaire. Kalau if we don't have dreams, we will work for others' dream, katanya. Kalau kita tak ada impian, kita akan bekerja untuk impian orang lain. Okay. Lepas tu saya tanya, define your impian, define your dreams. Saya tanya, sekarang ni cuba beritahu saya apa impian awak. Dia pun, saya nak ada rumah besar, saya nak ada kereta besar, orang Melaka, saya nak ada
Isteri besar, isteri besar jangan, isteri slim katanya. Dia nak, maksudnya matlamat dunia tu, dia telah menukar matlamat akhirat dengan matlamat dunia. Maka bila dia tak dapat dunia, dia kecewa, dia sedih. Kenapa sedih? Saya tak dapat dunia ni. Allah kata, tiada Tuan Zul, Ustaz serta jemaah semua minta tolong doa beri kesembuhan pada seorang ibu jemaah yang doktor mengatakan hanya beberapa jam doakan kesembuhan. Ya Allah, didoakan kepada mereka yang sakit kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Ujian ya. Nampak Tuan Zulkifli bagi tahu ke kita, minta tolong doakan bagi seorang ibu kepada jemaah kita yang tinggal beberapa jam sahaja lagi untuk meninggalkan dunia kita. Allahu akbar. Itulah hakikat dunia, ya. Yang mana dunia ini adalah darul fana, tempat sementara sahaja. Kita sama-sama doakan tuan-tuan dan puan kepada ibu, pada jemaah ini, agar diberikan keampunan oleh Allah Ta'ala, diberikan jalan yang terbaik. Ya, kita tidaklah kita tahu ujian kehidupan ni adanya kematian. Kita minta pada Allah Ta'ala agar diberikan yang terbaik. Kalau kesembuhan yang terbaik, maka sembuhkanlah ya Allah. Kalau kematian yang terbaik, pada Engkau jualah kami harapkan penentu yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Maka kata pengarang kitab, zuhud berpada-pada, ya, berpada-pada. Tuan-tuan, begitulah lumrah manusia. Kita semua pun akan pergi. Hari ini kita doakan orang lain, esok lusa orang doakan kita pula. Ya, kadang-kadang orang doakan suami kita ke, isteri kita ke, anak-anak kita. Kita kena get ready. Kita kena manage our expectation. Hidup ini hanyalah sementara. Kita tak tahu lagi 5 minit apa nak jadi. Bukan cerita lagi 10 tahun. Lagi 5 minit pun kita tak mampu. Jadi doa pada Allah Ta'ala agar kita diberikan pemeliharaan. Kita minta selalu kita berada dalam pemeliharaan. Macam mana nak pelihara umur kita ni? Kata Nabi SAW, banyak beri manfaat pada manusia lain. Kita banyak bagi manfaat pada manusia lain, kita menyambungkan hubungan silaturahim dengan manusia lain, itu menjadi asbab untuk umur kita panjang. Nak umur panjang, Nabi bagi tahu tips dia. Yang pertama, sambungkan silaturahim. 2, banyakkan manfaat pada manusia lain. Bukan manfaat pada diri sendiri, manfaat pada manusia lain. Kita ada duit, kita bagi kebahagiaan pada orang yang kita sayang, pada mak, pada ayah, pada anak, pada isteri, pada kaum keluarga. Bagi nafkah banyak. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala akan tambah rezeki kita untuk diperpanjangkan pada orang yang berada, yang telah mendapat manfaat. Ya, itu asbab panjang umur. Sebab rezeki tak putus, pasal umur kawan tu panjang lagi. Jadi umur kawan tu panjang lagi, dia datang daripada kita punya saluran. Jadi Allah akan panjangkan umur kita. Boleh lah gitu. Banyakkan manfaat. Cuba fikir, hari ni aku nak bagi manfaat dekat siapa? Siapa yang ada dalam manfaat aku? Siapa yang aku boleh bagi manfaat yang berterusan? Aku dulu kerja, sekarang aku dah pencen. Bila aku pencen, aku dah potong dah manfaat aku pada manusia. Sebab tu orang pencen ni tiba sakit lutut, tiba sakit bahu, tiba sakit kepala, tiba sakit gigi, tiba sakit. Banyak sakit datang sebab kebarangkalian ada manfaat pada manusia lain telah pun kita hilangkan. Bila hilang manfaat pada manusia lain yang datang daripada diri kita, maka Allah datangkan signal, isyarat kematian itu is just around the corner. Zuhud dan tinggikan nilai amal. Kata Nabi SAW, rak'atani min rajulin alim zahidin qalbuhu khairun wa ahabbu ila Allah azza wa jal min ibadatil muta'abidina ila akhir dahr. 2 rakaat daripada seorang alim yang hatinya zuhud lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada ibadat orang yang melakukannya hingga hari kiamat, kerana ibadat tanpa ilmu tiada nilai. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, orang yang ada zuhud dunia ni, bila dia beribadat, dia hanya solat 2 rakaat saja, pahalanya mengatasi seorang yang solat tanpa ilmu dan tiada nilai. Bila ibadat lebih mulia, lebih banyak pahalanya dengan zuhud. Maka wajib ke atas orang yang menginginkan ibadat yang sebenar, berzuhud dan tajarud terhadap dunia. Bila ibadah kita nak dimuliakan, ya, banyak pahalanya dengan zuhud, maka wajib ke atas orang pelaku itu memiliki sifat apa? Sifat zuhud.
dan tajarrud dunia. Tajarrud ni jarrada yatajarradu. Tajarrud ni maksudnya tanggalkan. Nah, tanggalkan dunia. Maksudnya tanggal tu maksudnya hilangkan cinta dunia. Kita kalau tengok orang di masjid, tengok Allah, hai dia ni memang ahli syurga lah. Tak ada kisah nak dengki kat orang, tak ada kisah nak cakap buruk pasal orang, buat baik je. Ya Allah, dia ni memang ahli syurga. Berbeza dengan dunia yang penuh dengan pancaroba, dunia yang penuh dengan persaingan. Kita tengok orang buka kedai, kita tengok dia laku, kita tak laku, kita dia ni ya Allah, biarlah dia punya perniagaan tak laku. Kita akan jadi rasa sakit hati tengok orang macam ni. Kalau kita tengok orang pergi masjid, ya Allah, hai ahli syurga lah kamu ni. Tengok macam tu pun kita dah boleh nampak dah. Itu Allah bagi satu signal, tengok Allah dia ni memang ahli syurga lah, lembut cakapnya, tak ada nak kisah ke orang, tak ada nak cakap buruk dengan orang. Gitu tengok je kita boleh nampak dah. Nampak tak? Jadi kata pengarang kitab, kata Imam Ghazali, mesti ada sifat zuhud dan tajarrud dunia. Tajarrud dunia ni jangan beria-ria sangat nak nampak kerja dunia tu, sampai ke orang kata ni dia seorang je nak show off, dia seorang je ada kereta Ferrari. Kita ingat dia tak ada kereta Ferrari ke? Marah kita. Yalah, dia seorang je ada kereta besar-besar, kita pun ada kereta besar. Kadang-kadang orang, kita kena pandai tenangkan dia. Yalah, bila orang, kita tengok orang tukar kereta, kita rasa tak senang. Sesak nafas. Tengok orang beli rumah, sesak nafas. Kenapa awak ni? Jiran sebelah dia renovate rumah abang. Kita baru berkira nak tukar lansir, dia dah renovate rumah. Bila kita nak renovate rumah ya abang? Kita tak boleh nak tenang jiwa kita pasal tengok orang. Jangan dibanding-bandingkan. Bertenang, dipanggil bertenang. Dunia ni akan datang. Dunia ni Allah bagi pada orang beriman dan tidak beriman. Tapi orang beriman Allah bagi kaya tau. Dengan kita menjadi hamba kepada Allah yang maha agung. Allah maha kaya, kita hamba pada Allah. Kalau kita berkhidmat di masjid, kita berkhidmat pada rumah Allah. Rumah Allah ni rumah satu dunia ini, rumah Allah ni maksudnya lah Allah jadikan masjid ni tempat untuk rumah, tempat kita beribadat. Kalau kita berkhidmat untuk masjid, tahu tak kayanya orang yang berkhidmat untuk masjid. Penyusun berpendapat bahawa zuhud bukan hanya sekadar keselamatan akhirat, tetapi juga untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia yang semurni-murni. Kata dia zuhud, kata Nabi SAW, kamu zuhud pada keempunyaan manusia, kamu disukai oleh manusia. Maksudnya kita tidak ada sifat iri hati nak ambil manusia punya harta. Zuhud lah tu. Maka kita akan disayangi oleh manusia. Ini kerana dengan adanya zuhud, maka tidak akan ada kejahatan seperti rasuah, penipuan, pembunuhan dan sebagainya. Bila kita zuhud, kita tak akan nak ambil harta orang. Tak ada. Dengan demikian, kemajuan dunia akan tercapai dengan harmoni. Dengan adanya zuhud juga, tidak akan ada orang yang meremeh-remehkan urusan penting yang dapat memajukan dunia seperti teknologi, ekonomi, sosial dan sebagainya. Bila kita bersifat zuhud, kita tahu kita akan letakkan akhirat sebagai matlamat. Kita bekerja kerana Allah Ta'ala, kerja kita lebih berkualiti. Zuhud ini dia akan menghasilkan kerja yang berkualiti sebab dia kerja untuk akhirat, bukan untuk dunia. Ya? Kerja untuk akhirat ni dia akan tahu dia akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat gaji, buat kerja lah. Ni gaji ambil tapi kerja tak jalan. Bila bos tak ada, pergi mengolah. Bos tak ada, dekat atas meja tu macam pasar Khadijah. Minyak wangi ada, kerongsang ada, tudung, macam-macam tudung ada, baju-baju semua ada, baju Sabella semua ada. Tersebut pula baju Sabella. Tak apalah, boleh lah. Tapi tunggu lunch time lah, masa tengah rehat tu boleh lah letak baju. Ini tengah bos tak ada je, macam pasar Khadijah. Bos datang tu, dia kaut sarung masuk. Buka bawah meja. Senyap je. Ya? Tahu tak macam kat Mekah tu kan ada orang yang buka kan tu kan. Dia kata, ya haji. 5 rial. Ibu 5 rial. Nampak polis, ram. Lari. Dia dalam pejabat dia macam tu. Ya? Di pejabat dia penuh di atas meja tu macam-macam produk. Ni tengah kerja ni. Macam-macam produk ada atas meja. Kita pun tengok. Dia macam lah. Segala produk ada atas meja. Pandai ustaz. Dalam kaum hawa semua prihatin. Yelah, kita kena prihatin. Pasal kita ada kaum hawa di rumah ni. Ya? Kena ada kaum hawa ni. Kita ingat di rumah ni kalau kaum hawa itu happy, maka happy lah dunia. Senanglah kita nak berjoging. Kalau kaum hawanya tu tak happy, maka nak berjoging pun rasa tawa je, risau je, handphone tu berbunyi-bunyi. Abang,
Bila nak balik ni tawar dan itu sedikitlah iklannya. Pengumuman sikitlah makluman gitu. Menurut ulama, zuhud itu ada dua. Yang pertama, zuhud yang mampu dilakukan oleh hamba Allah. Yang kedua, zuhud yang tidak dapat dilaksanakan oleh manusia. Kemudian zuhud akan mampu dikerjakan oleh hamba Allah terbahagi pada tiga pula. Yang pertama, tidak mengejar kesenangan dunia yang tidak dimiliki. Yang kedua, membahagikan kesenangan dunia yang dimiliki. Yang ketiga, tidak mengkehendaki dunia dalam hatinya dan tidak mengusahakannya. Saya ulang balik. Zuhud yang mampu dikerjakan oleh manusia terbahagi pada tiga benda. Tiga benda yang boleh kita buat. Yang pertama, tidak mengejar kesenangan dunia yang tak mampu dimiliki. Maksudnya, benda yang tak achievable. Zubaidah binti Muhammad Yusuf didoakan kepada Puan Zubaidah B diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kata pengarang kitab, tidak mengejar kesenangan dunia yang tak boleh dimiliki. Maksudnya, ustaz, saya ni kalau boleh nak dapat istana sebesar, dia jangan kita terlalu ambitious, jangan kita minta. Itu pun larangan. Adab berdoa, kita tak boleh minta benda yang kita tak boleh nak. Kita terlalu specify. Ya Allah, aku nak rumah aku ni warna putih, 5 tingkat, ada lift tepi Masjid Shah Alam. Kita pun tengok, ya betul lah awak nak ada rumah sebiji tepi. Ya, salah. Berdoa tak salah, ustaz. Doa je lah apa-apa Allah mampu, Allah bagi. Ya betul lah, tapi doa macam tu, doa yang, tapi tu kalau tak dapat, awak salahkan Allah. Saya minta saja. Kan? Dia mesti zuhud, berarti tidak mengejar kesenangan dunia yang tidak mampu dimiliki. Yang kedua, membahagikan kesenangan yang dimiliki. Kita dah dapat senang, kita start distribute. Habis tu kalau awak dah dapat duit banyak, beli rumah sebelah masjid, bila awak nak start distribute harta? Bila kita dapat zuhud ni, kita start bagi balik. Kita nak cerita bab zuhud ni kan. Zuhud ni dia berqanaah bil qalil. Qanaah, terima seadanya. Tidak mengkehendaki dunia dalam hati dan tidak mengejarnya, tidak mengusahakannya bersungguh-sungguh. Maka itulah dipanggil zuhud. Sifat zuhud ni dia pastikan apa yang dia dapat dia berpada-pada, tapi bila bekerja, dia bekerja bersungguh-sungguh, sebab itu adalah amanah Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Ya betul, kongsi rezeki dengan infak, sedekah, zakat, tepat sekali pada Kak Syah. Ya betul, zuhud dengan harta, kita bila time zakat, keluarkan. Bila sedekah, bagi. Itu zuhud pada harta dunia. Ya, ramai yang meninggal dunia pada lahiriah saja, padahal hatinya telah pun meninggal dunia lebih awal dengan kecintaan yang sangat mendalam kepada dunia. Kata pengarang kitab, kalau kita tengok orang dah mati, tu nampak dia mati. Tapi ada orang yang mati sebelum dia mati, bila mana hatinya tak ingat akhirat, hatinya lemas dengan dunia, maka itulah orang yang dah mati sebelum mati. Bahkan tenggelam dalam pergelutan dan penderitaan yang sangat payah. Ada tu, ustaz, hidup ni susah lah ustaz, saya ni miskin, apa-apa ke dana je, tak cukup duit apa semua. Sebab dia terlupa nak cari. Kan saya dah kongsi satu bentuk perbandingan. Kalau kita tengok di air terjun ni kenapa turun banyak? Air terjun ni turun, kita pun tengok air terjun. Sebab apa air terjun ni tak pernah habis? Sebab air terjun ni Allah punya. Jadi begitulah rezeki. Rezeki ni Allah punya. Mana boleh rezeki ni habis? Kita nampak duit itu sahaja rezeki. Sedangkan rezeki ni bukan duit sahaja. Kena berhati-hati dengan orang yang hanya pandang rezekinya hanyalah duit semata-mata. Sebab kan rezeki ni dia bukan harta sahaja. Kesihatan, rezeki. Kebahagiaan, rezeki. Senyuman, boleh mengukir senyuman, satu rezeki. Melihat anak-anak berlari depan mata, rezeki. Memiliki mak bapak pada saat ini, rezeki. Rezeki ni terlalu banyak, bukan duit saja. Tak guna kita korbankan kebahagiaan, kita korbankan masa dengan anak-anak yang sangat berharga, kita korbankan masa dengan pasangan hanya untuk mendapat material duit. Rugi sangat-sangat. Yes, kalau itu kerjalah, kita betulkan niat. Tapi bukan nak dapat habuan duit itu untuk menggantikan segala-gala rezeki yang lain. Rezeki sihat,
rezeki masa lapang, rezeki boleh sujud pada Allah Ta'ala on time. Itu rezeki yang besar. Ya, jangan kita pandang duit sahaja rezeki. Duit ni bukan rezeki. Salah satu rezeki adalah duit. Kita duduk diam-diam, tiba-tiba dapat bantuan khas COVID-19 200.5. Siapa nak bagi? Itu rezeki. Dia kata, Ustaz untunglah dapat BKC. Saya cakap betul lah BKC, sebab saya layak saya dapat lah BKC. Dulu kan saya kerja, saya dah tak kerja, dapatlah bantuan. Oh, macam tu Ustaz. Alah Ustaz tak payah apa, dapat pun tak apa. Saya dapat, saya bukan bagi guna duit saya bukan saya ambil, saya bagi ke orang yang bagilah mak di kampung, mak perlukan. Oh gitu. Jadi rezeki ni bukan duit sahaja. Rezeki ni semua. Memiliki hati yang bahagia, rezeki. Memiliki akal yang tenang, rezeki. Jadi bos, ingat apa? Jadi owner syarikat, kita nampak dia kaya tau. Duduk di rumah yang besar, bawa kereta yang mewah, tapi otaknya sempit, sesempit-sempitnya sebab nak fikir macam mana nak jalankan syarikat ni. Bila syarikat nak shutdown, dia duk fikir macam mana pekerja, dia pening kepala. Itu dia punya ujian. Kita tenang, rezeki kita tak putus. Bos kata, jangan risau, tak ada siapa yang akan dibuang pekerjaan. Kamu bekerjalah dengan berkualiti, insya-Allah syarikat kita mampu nak bayar setahun lagi. Kita pun alhamdulillah, ketenangan yang kita dapat itu rezeki. Kita sembahyang pun khusyuk, ya Allah, majukanlah syarikat ini ya Allah. Orang lain kena buang kerja, aku tak kena buang kerja ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita minta pada Allah. Itu satu rezeki. Rezeki tak? Rezeki. Jadi rezeki ni pandang rezeki ni banyak. Nikmat rezeki, sihat dan masa lapang yang Nabi sebut, dua nikmat yang manusia suka lupakan, iaitu nikmat lapang dan nikmat sihat. Jadi sekarang ni semua orang tengah sibuk berjoging. Ini pun dah pukul 7.30 dah. Saya pun nak kena get ready, nak siap-siapkan anak, nak siap-siapkan sarapan mereka. Lepas tu nak pergi jogging. Pagi ni insya-Allah kita ke jogging. Pagi ni mungkin saya nak berlari 10 km. Doakan saya boleh lari 10 km bawah dalam masa 1 jam. Berlari ni sedap. Nikmat berlari pun satu nikmat tau. Boleh berlari, boleh berjoging. Benda orang tak boleh jogging. Abang, basuh baju. Abang, sidai kain. Abang, lipat baju. Duduk, sedih dia, sendu dia. Kita kena manage. Kita siapkan awal. Abang, basuh baju. Dah. Abang, lipat baju. Dah. Abang, siapkan sarapan. Dah. Boleh jogging? Pergilah jogging abang. Itu baru betul. Sebelum dia cakap, dah siap, dah letak atas meja. Ada telur, ada roti, silakan makan. Abang pergi jogging dulu, awak makan dengan anak-anak. Itulah kebahagiaan juga, itu bahagia juga. Jadi apa yang baik itu pada Allah Ta'ala. Yang Ustaz Rizal pun ada. Ustaz Rizal senyap dia tengok saya. Jadi apa yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang kurang tu kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian semua. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di atas perkongsian, menjadikan asbab kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mewakili barisan AJK Surau, saya mengucapkan terima kasih pada AJK Surau atas penjemputan, dan saya juga mengucap dan mengalu-alukan sumbangan tuan-tuan pada tabung surau, iaitu Bank Islam 05012010 053038. Sumbangan tuan-tuan dan puan sangat dialu-alukan untuk pembangunan surau, pengimarahan surau, aircon, kapet, sejadah, kuliah-kuliah agama. Tuan-tuan bantu pada surau banyak dia buat kuliah-kuliah agama, kita tumpang pahala. Kita esok di padang mahsyar dapat kitab. Awak telah pergi haji 50 kali. Kita pun heran, kenapa saya pergi haji 50 kali ini ya Allah? Awak hafal Quran seorang al-hafiz. Kita pun heran, ya Allah, aku tak hafal Quran pun ya Allah, kenapa kau tulis aku hafal Quran ya Allah? Puasa sunat macam Nabi Daud, selang sehari, ya Allah, aku bila masa pula puasa sunat? Aku puasa Ramadan je. Rupanya dengan hasil kita infak pada surau, ada ustaz-ustaz yang mengimpin tentang ibadah tersebut, maka ada orang yang mendengar dan ada orang yang mengamalkan kuliah-kuliah agama yang disampaikan oleh ustaz. Hasil daripada sumbangan kita telah menyebabkan majlis ilmu subur, dan ada orang amal, maka orang lain amal, kita pun dapat pahala. Awak hafiz Quran sebab awak bagi pada surau panggil ustaz untuk ceramah. Ceramah tu dapat dengar pada orang yang mengetuk pintu hati orang kaya ni untuk sponsor orang anak yatim yang hafal Quran.
Anak-anak yang hafal Quran ni tadi memberi pahala kepada semua rantaian manusia, termasuklah awak yang hanya menyumbang RM5. Nampak tak? Jadi jangan pernah diskaun pada infak, jangan pernah kita discounting pada peluang untuk berinfak. Sebab kita tak tahu bila ataupun natijahnya esok di padang mahsyar. Kita akan bergembira di atas sumbangan yang kita bagi. Kalaulah RM5 ini untuk penentu kita dapat jumpa Nabi di dalam syurga, nescaya kita akan kata, ya Allah, kenapalah aku dulu melintasi kuliah subuh surah An-Nur aku tak sedekah, kenapalah aku tak buat begitu. Jadi marilah sama-sama tuan-tuan kita menyemarakkan semangat untuk berinfak demi ketaatan, demi kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Aqulu madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.